Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Semuliakan Tuan Pegawai IDK Seremban, saudara-saudara dan saudari-saudari yang hormat sekalian, alhamdulillah bersyukur kita ke hadirat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dapat bertemu lagi dalam majlis ilmu kita yang dibuat secara rakaman, dan insya-Allah kita akan kekal dalam keadaan yang sempurna dan baik dalam kita menghadapi ujian dari Allah ini. Pada pagi ini kita akan membincangkan satu tajuk masih lagi berkaitan dengan wuduk, iaitu menyapu khuf. Ya, khuf ini ialah bahasa Arab yang ditulis dalam huruf ruminya KHUF, khuf. Apa dia yang dikatakan khuf ini? Khuf ni bahasa Arab saya sebut tadi. Khuf ialah kasut kulit yang menutupi kaki hingga ke buku lali. Artinya satu bentuk kasut yang tinggi, bukan tinggi tapaknya, tinggi penutup kakinya, iaitu sehingga melebihi paras buku lali. Biasa kasut kita di bawah paras buku lali, ya, tetapi khuf ini dia lebih tinggi dan menutupi paras buku lali. Kalau kita nak tengok contohnya pakaian kasut-kasut pekerja, ya, ataupun pegawai-pegawai keselamatan, polis ke, askar ke, tentera, ya, tengok kasut mereka, kasut kulit mereka. Itulah contoh dia. Ya, apa dia yang katakan buku lali? Dulu kita bincang dah dalam wuduk, ya, hendaklah kita membasuh kaki sehinggalah kepada buku lali, iaitu tulang sendi yang timbul di antara kaki dan betis. Itu yang dikatakan buku lali ataupun mata kaki. Ini dia, ya, yang nak bincangkan bukan buku lali itu, yang dibincangkan ialah khuf, kasut itu, ya. Jadi apabila kita berwuduk, ya, kita berwuduk dan kita diberi keringanan, iaitu dibenarkan kita menyapu khuf dengan air. Contoh kasut begini, kasut, jadi kita sapu di atas belakang kasut ni. Kita sapu. Itu dia. Itu kita sapu. Ya, kita kasut yang kita pakai itu bukan kita tanggal daripada kaki, tak. Kasut masih lagi di kaki kita, dan kita waktu kita sepatutnya kita membasuh kaki, kita gantikan dengan kita basahkan tangan, kemudian kita sapu di atas permukaan kasut. Itu yang dikatakan menyapu khuf. Jadi hukum menyapu khuf ini adalah diharuskan, dibenarkan, ya, sebab ia merupakan satu keringanan sama ada bagi orang lelaki ataupun orang perempuan apabila mereka berwuduk. Ini berlaku dalam semua keadaan, iaitu sama ada musim panas. Jadi negara kita tidak ada 4 musim, biasa je panas dan juga hujan, kan. Ini kalau yang negara yang ada 4 musim, umpama kata. Ketika musim panas atau musim sejuk, ya, ataupun ketika musafir, kita bermusafir, ya, ataupun keadaan kita bermukim, kita tidak ke mana-mana, hari-hari kita pergi bekerja, ya, hari-hari kita pergi berkebun, ke ladang, umpama kata, pakai kasut kulit tinggi melepasi paras buku lali tadi. Dan sama ada ketika sihat ataupun ketika sakit. Jadi isunya di sini ialah kita memakai kasut itu. Perbuatan ini adalah ganti kepada membasuh kaki ketika berwuduk. Itu dia. Apakah yang dikatakan maksud dengan menyapu khuf ini? Ialah apabila kita berwuduk, kita tidak perlu lagi menanggalkan kasut tadi, cuma kita hanya menyapu di atas kasut sahaja
sebagai ganti kepada membasuh kaki. Nanti diterangkan bagaimana kaifiah ataupun caranya. Dalil yang menunjukkan harus boleh kita melakukan, artinya menyapu khuf, menyapu kasut sebagai ganti kepada membasuh kaki, ialah hadis yang diriwayatkan oleh Jarir bin Abdullah. Katanya, aku melihat Nabi SAW pergi membuang air kecil. Artinya bila buang air kecil, artinya terbatallah wuduk. Ya, sebab keluar salah satu daripada dua jalan yang kita bicara pada minggu yang lepas. Kemudian baginda berwuduk. Selesai daripada bersuci, ya, hadas kecil, bersuci, buang air kecil tadi, baginda berwuduk dan menyapu bahagian atas kedua khufnya. Bila sampai kepada kaki, baginda Rasulullah SAW hanya menyapu di atas kedua kasutnya tadi. Jadi Rasulullah tak tanggalkan kasutnya, tak keluarkan kakinya daripada kasutnya untuk membasuh kaki. Sebaliknya hanya menyapu di atas kaki. Itulah maksud dengan menyapu khuf. Jadi untuk kita nak laksanakan perkara ini, ia perlu kepada beberapa syarat, ya, iaitu syarat menyapu dua khuf. Kenapa disebut dua khuf? Sebab kita tak pernah melihat orang pakai sebelah kasut. Kalau ada orang yang pakai hanya sebelah kasut, kita kan orang ini tak betul ni. Sebab mesti bila seorang tu pakai kasut, dia mesti pakai dua belah, iaitu kanan dan kiri. Itu sebabnya di dalam tajuk kita disebut syarat menyapu dua khuf. Artinya kedua-dua belah kanan dan kiri kasut itu. Baik. Harus menyapu kedua-dua khuf ini dengan 5 syarat. Ada 5 syarat yang baru boleh kita beramal dengan cara menyapu khuf sebagai ganti basuh kaki ini. Baik. Yang pertama, kedua-duanya dipakai setelah sempurna berwuduk. Maksudnya begini. Ya, kita berwuduk dengan wuduk biasa. Artinya kita berniat basuh muka, basuh tangan, sapu kepala, basuh kaki sempurna. Arti wuduk kita dah sempurna dan kita dalam keadaan suci pada waktu itu. Jadi, setelah sempurna kita dah berwuduk tadi, baru kita pakai kasut tadi. Baru kita pakai khuf tadi. Ya, kita pakai ikat. Ya. Ini dalil, ya, dalil ini disebut oleh Al-Mughirah bin Syu'bah, katanya, aku musafir bersama-sama Nabi SAW. Ketika aku tunduk untuk menanggalkan kedua-dua khufnya, baginda bersabda, biarkan aku memakainya ketika suci. Lalu baginda menyapu bahagian atas kedua-duanya. Ini menunjukkan apabila Rasulullah nak berwuduk, jadi seorang sahabat datanglah untuk nak menanggalkan kasut baginda, khuf baginda itu. Tiba-tiba baginda kata, tak perlu, biarkan begitu. Ya, tak perlu ditanggalkan. Jadi, setelah itu baginda berwuduk. Bila berwuduk, baginda hanya menyapu pada kasutnya sahaja, tidak pun membasuh kaki. Jadi kita nampak di sini, ya, kedua-duanya dipakai setelah sempurna berwuduk. Artinya kita dah berwuduk sempurna, kemudian baru kita pakai kasut. Ya, kita pakai kasut. Jadi waktu itu kita di dalam suci. Isunya nanti apabila wuduk kita terbatal. Bila wuduk kita terbatal, inilah masa dia. Ya, yang dikatakan nak basuh, nak sapu khuf tadi. Ya. Artinya setelah wuduk kita terbatal, wuduk pertama terbatal. Baik, syarat yang kedua, kedua-duanya mestilah menutup kesemua bahagian kaki yang wajib dibasuh. Itu saya sebut tadi, kasut itu kedudukannya tinggi melepasi paras buku lali. Ya, sebab kita wajib basuh kaki sehingga paras buku lali. Jadi kasut yang kita pakai mestilah lebih tinggi daripada paras buku lali. Ini kerana kedua-duanya tidak dinamakan khuf kecuali dalam keadaan demikian. Maksudnya, kalaulah kasut yang kita pakai itu parasnya di bawah paras buku lali, maka dia tidak dinamakan khuf.
Dia dinamakan kasut biasa saja. Baik. Syarat yang ketiga, kedua-duanya hendaklah kalis air kecuali pada jahitannya. Artinya kalau kita terendam air, kita masuk dalam lopak air, air tak masuk ke dalam kasut. Kalau kita pakai kasut kain biasa, kita masuk ke dalam lopak air, maka air akan meresap masuk, maka itu tak boleh. Jadi kasut yang dikehendaki di sini ialah kasut yang kalis air, di mana air tidak meresap masuk ke dalamnya kecuali melalui lubang-lubang jahitan. Sebab dulu kasut pakai jahit, jadi buat secara manual. Jadi tidak mustahil lubangnya besar dan air boleh meresap masuk. Itu tak apa. Syarat yang keempat, kedua-duanya mestilah kokoh dan tahan lasap. Kasut tu pula kuat, bukan reput, bukan mudah koyak, bukan mudah tertanggal, tapak dan sebagainya, hingga boleh dipakai berjalan selama sehari semalam. Artinya kalau dibuat untuk bermusafir orang dulu, ya, naik unta, naik kuda, naik khimar umpama kata, ada ketikanya menunggang, ada ketikanya berjalan, ya, jadi lasak kasut itu, ya, tak mudah rosak. Bagi orang yang bermukim dan 3 hari bagi orang yang musafir. Artinya kalau orang yang bermukim, umpamanya kita pagi-pagi kita nak pergi kerja ke mana, ke kebun, ya, kita berwuduk, sudah berwuduk kita pun pakai kasut tadi, kemudian kita pergi ke kebun, kita buat kerja kebun, ya, buat kerja kebun, sehingga nak masuk kepada zuhur nanti, wuduk kita dah terbatal, maka kita nak sembahyang. Kita nak bersembahyang dalam pakaian yang sedia kita pakai, sebab pakaian kita itu suci, cuma kelihatannya mungkin kotor, ya. Jadi kita pun nak berwuduk. Jadi berwuduk yang itulah yang dikatakan wuduk setelah terbatal wuduk yang pertama. Jadi kita pun berwuduk. Ketika itu kita tidak perlu membasuh kaki, hanya dengan menyapu khuf semata-mata. Jadi tempoh masanya disebut untuk orang yang bermukim. Artinya yang kita cuma bekerja, buat kerja harian di tempat kita, itu cuma tempohnya sehari semalam. Daripada mana bermula masa nanti kita jumpa, ya, sehari semalam. Dan bagi orang yang bermusafir, tempohnya selama 3 hari 3 malam. Artinya dalam tempoh itu si pemakai ini tidak menanggalkan kakinya daripada kasut itu. Artinya setiap sepanjang 3 hari 3 malam tu, ya, dia sentiasa dalam keadaan memakai khuf tadi. Dan syarat yang kelima, kedua-duanya mestilah suci sekalipun diperbuat daripada kulit bangkai yang disamak. Maksudnya kasut itu mestilah suci. Artinya kulit itu kulit yang harus, yang sah untuk kita pakai. Artinya tak kiralah kulit binatang, sama ada binatang yang halal daging jadi makan setelah disembelih, ataupun binatang yang sememangnya tidak halal, ya, dimakan, sama ada disembelih atau tidak, melainkan kulit anjing dan babi. Itu dikatakan yang diperbuat daripada kulit bangkai. Apabila kulit bangkai ini disamak, ya, bangkai ini bila apa dia bangkai? Bangkai ialah sesuatu yang telah mati. Bila mati maka ia jadi bangkai. Ya, ia jadi bangkai, maka kulitnya diambil, kemudian kita samak. Jadi setelah disamak maka hukum kulit itu sudah suci. Itu maksud di sini. Jadi kedua-duanya mestilah suci sekalipun diperbuat daripada kulit bangkai yang disamak. Itu syarat kasut. Jadi kalau kita tengok tak ada masalah lah, sebab kita bukan pakai kasut yang diperbuat daripada kulit anjing atau kulit babi. Okey, itu 5 syarat. Kemudian tempoh menyapu, masa dia. Tadi sebab diberitahu tempoh adalah 1 hari 1 malam bagi yang bermukim dan 3 hari 3 malam bagi yang bermusafir. Mana dia masa bermula? Tempoh menyapu khuf bagi orang yang bermukim ialah sehari semalam. Manakala bagi yang musafir adalah selama 3 hari 3 malam.
Itu dia tempoh lamanya. Jadi kita lihat dalam satu hadis, seorang sahabat Shuraih bin Hani bertanya kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Bertanya tentang pemakaian khuf tadi. Pada awalnya Shuraih ini bertanya kepada Siti Aisyah. Siti Aisyah jawab, pergilah tanya kepada Sayyidina Ali, dia lebih tahu sebab dia selalu bermusafir bersama dengan baginda Rasulullah. Jadi setelah ditanya kepada Sayyidina Ali, lalu diberitahu Rasulullah telah menetapkan tempohnya selama 3 hari 3 malam bagi orang yang bermusafir dan sehari semalam bagi yang bermukim. Itu tempoh dia. Sesiapa yang menyapu khuf ketika bermukim kemudian dia bermusafir. Mula-mula waktu tu dia pakai tu dia dah keadaan bermukim, dia masih di tempat dia. Tiba-tiba setelah berapa ketika, berapa jam, berapa masa dia nak bermusafir. Jadi soalan di situ, mana masa untuk dia? Apakah dia dikira sebagai seorang yang bermukim ataupun sebagai seorang yang bermusafir? Itu dia. Sebab ketika dia berpakai, dia dalam keadaan bermukim, kemudian setelah tu dia bermusafir. Jadi hukum kepada orang ini, maka dia boleh menyapunya selama 1 hari semalam sahaja. Artinya walaupun dia dah bermusafir, dia dah bermusafir, tapi hukum yang ada pada dia tempoh masa hanya 1 hari semalam. Sebab dia bermula dalam keadaan dia bermukim. Begitu juga sesiapa yang menyapu khuf ketika bermusafir. Dia bermusafir. Kita tahu musafir ni lebih pada 2 marhalah, kita katakan sebagai musafir. Di sana sewaktu itu dia memakai khuf dan dia berwudu. Dia hanya menyapu di atas kasurnya. Tiba-tiba dia dah sampai ke tempat yang dia nak singgah ataupun dia nak berhenti, nak bermukim di situ. Sedangkan masanya belum lagi 3 hari. Dia ada masa 3 hari. Baru 2 hari dia dah sampai ke tempat yang dia nak bermukim. Jadi apakah dia masih kekal hukum tempoh yang 3 hari tadi atau bagaimana? Jadi bagi orang ini dikata sesiapa yang menyapu khuf ketika bermusafir kemudian bermukim, maka dia hendaklah menamatkan tempoh sapuannya sebagaimana orang yang bermukim. Artinya peluang yang diberi kepada dia selama 3 hari 3 malam tadi dah berpindah menjadi hanya 1 hari 1 malam sahaja. Ini kerana asal seseorang adalah bermukim. Maksudnya di sini tidak ada orang yang hidup dia sentiasa bermusafir. Artinya keadaan manusia secara semula jadi dia akan menetap di sesuatu kawasan, satu tempat. Itu dinamakan bermukim. Dan menyapu khuf ini adalah suatu keringanan sahaja bagi dia. Bukanlah satu yang dibolehkan tidak tanpa apa-apa syarat. Cuma hanya keringanan. Sebab susah nak tanggal kasut, macam kita kata khusus macam tentera, yang kasutnya sampai ke tinggi betis. Kalau nak buka ikatan tali kasut tu tak mengambil masa. Sedangkan mereka perlu pada masa yang cukup untuk menjaga keselamatan. Jadi artinya asasnya itulah diberi keringanan kerana kesukaran itu. Jadi apabila sudah bermukim tidak timbul lagi masalah itu. Jadi apabila keadaannya begitu, maka kembalilah kepada hukum asal, iaitu hendaklah ditanggalkan kasutnya dan basuhlah kaki seperti mana biasa. Kerana apa? Kerana mengambil hukum kepada hukum asal, kita hendaklah membasuh kaki. Jadi tempoh yang diberikan kepada orang yang bermukim hanya 1 hari 1 malam sahaja. Jadi bagi yang bermusafir, kemudian dia balik, walaupun tempoh asalnya ada 3 hari, tetapi apabila dia bermukim, maka hukumnya berpindah daripada 3 kepada 1 hari sahaja. 1 hari 1 malam sahaja. Maka habislah tempoh keharusan dia menyapu khuf apabila dia berwudu. Baik, seterusnya, bila masa tempoh bermula? Tempoh menyapu khuf setelah memakai keduanya. Kita berwudu, selesai wudu kita pun pakai khuf. Kita dalam wudu. Kita dalam wudu itu. Kemudian contoh, kita berwudu pukul 8 pagi.
Setelah tu kita pakai khuf. Pukul 9 pagi, pagi kita berhadas. Wuduk kita terbatal. Ya. Jadi mana masa dia? Masa dikatakan sehari semalam bagi orang yang bermukim tadi bermula apabila dia berwuduk semula. Ya. Justru seorang yang berwuduk dan memakai khuf untuk solat subuh contoh di sini ya. Kemudian dia berhadas ketika matahari terbit. Dia berwuduk dan pakai khuf waktu subuh tadi. Kemudian bila matahari terbit, wuduknya terbatal. Maka tempoh yang kata 1 hari 1 malam bagi orang yang bermukim itu iaitu bermula daripada terbit matahari tadi. Arti bermula terbit matahari pagi tadi sehinggalah terbit matahari besok pagi, itulah dikatakan 1 hari 1 malam. Tempoh dia boleh memakai khuf sepanjang tempoh 1 hari 1 malam tanpa dia menanggalkan kasutnya itu, dan dalam tempoh itu bila dia berwuduk dia hanya menyapu di atas kasutnya semata-mata tanpa dia membasuh kaki. Itu tempoh masa. Baik, cara menyapu khuf, nak sapu ni kat mana? Ya, apakah satu kasut tu habis semua? Ataupun hanya di atas kasut sahaja? Baik, wajib menyapu bahagian atas khuf walaupun sedikit. Artinya ni kasut contoh, kita sapu di atas ni je. Ya, kita basuh tangan, basahkan tangan, kita pun sapu. Itu sahaja. Ya. Dan tidak memandai menyapu di bahagian bawah sahaja. Artinya ini kasut yang kita pakai, kita basah tangan, kita sapu bawah tapak. Ini tidak sempurna, tak memada wuduk kita. Yang dikehendaki sapu di atasnya. Itu yang dikehendaki. Ya. Dan sunat, kalau kita nak sapu semua atas dan bawah boleh, tapi perbuatan itu hanya sunat ya. Sunat menyapu bahagian atas dan bawah khuf dengan sekali laluan, sekali sahaja, iaitu dengan cara meletakkan jari-jari tangan kanannya di atas dalam keadaan terbuka di bahagian atas. Ini contoh ya. Contoh kita kata kaki kiri kita. Ya, kaki kiri ya, kita kaki kanan selesai kaki kiri. Okey, tangan kanan kita letakkan di atas kasut. Ya, dengan jari-jari yang terbuka, bukan genggam itu buka. Kemudian tangan kiri kita di bawah tumit. Ini mesti kena dalam keadaan duduk, kalau berdiri agak payah. Ya, tangan kiri di bawah, di bahagian tumit. Tangan kanan di atas kepala kasut. Ya, atas. Maka dilalukan secara menyilang. Artinya tangan kiri bawakan ke hadapan hujung kasut, tangan kanan bawakan kepada pangkal kaki. Begitu. Tetapi itu sunat. Yang dituntut tadi iaitu sapu di atas khuf sahaja. Ya, itu dah. Mudah keadaan dia. Dan yang terakhir, ya, sebelum kita tamat untuk yang pertama, iaitu perkara yang membatalkan safuan. Itu dia. Ya, walaupun tadi diberi keringanan, tetapi ada perkara yang menyebabkan keringanan menyapu kasut ini terhenti ataupun terbatal. Mana dia? Yang pertama, semua ada 3 perkara ya. Yang pertama, kedua-dua khuf atau salah satunya ditanggalkan atau tercabut dalam tempoh yang dibenarkan kepada kita tadi, iaitu 1 hari 1 malam bagi yang bermukim, 3 hari 3 malam bagi bermusafir. Tiba-tiba kita tanggalkan dia, kita buka ikat tali dia dan kita keluarkan kaki kita. Ya, sama ada kedua-duanya ataupun sebelah. Ataupun kasut kita agak longgar, bila kita hayun kaki terlucut, tertanggal, maka terhentilah ya daripada kita keharusan menyapu khuf tadi. Jadi bila kita berwuduk mesti kena basuh macam mana asal semula. Itu yang pertama. Yang kedua, tamat tempoh sapuan. Apabila tempohnya tamat ketika masih berwuduk, dia hendaklah menanggalkan kedua-dua khufnya dan membasuh kedua kakinya. Contoh tadi. Ya, dia berwuduk pada subuh dan pada terbit fajar, pada terbit matahari dia dah terbatal. Maka itu jam bermula.
tempohnya sehinggalah kepada terbit matahari besok hari. Jadi dalam tempoh itu dia diharuskan memakai berwuduk dengan hanya menyapu khuf. Beberapa kali berwuduk itu tak jadi masalah dalam tempoh itu. Tetapi bila sampai kepada besok pagi terbitnya matahari, dia masih lagi dalam keadaan berwuduk, masih lagi suci, ya, tetapi tempoh masanya dah tamat, iaitu 1 hari 1 malam. Pada waktu itu dia hendaklah tanggalkan kasutnya dan hendaklah membasuh kakinya. Manakala anggota lain tak perlu sebab dia masih sudah kekal dalam wuduk. Ya, dia kekal dalam wuduk, dia dah basuh muka, basuh tangan, sapu kepala, cuma kaki je sebab dia cuma sapu khuf. Bila sampai tempohnya dah tamat, dia kena tanggalkan kasut dan dia basuhkan kaki dia sebagaimana basuhan biasa. Itu dia kita nampak. Dia kata hendaklah menanggalkan kedua khufnya dan membasuh kedua kakinya. Kemudian bolehlah dia pakai semula sebab tempoh tadi dah tamat. Sekiranya dia memang tidak berwuduk, wuduknya dah batal, tapi kaki dia masih dalam kasut, waktu itu hendaklah dia berwuduk macam mana biasa. Dia macam biasa daripada muka sampai basuh kaki. Kemudian setelah tu dia pakai semula kasut dia, maka bermula baliklah, ya, pusingan pemakaian khuf tadi, ya. Dan perkara yang ketiga yang menyebabkan terbatan, berlaku perkara yang mewajibkan mandi. Bila seorang datang hadas besar, ya, dia dalam keadaan pakai khuf, berwuduk pakai khuf, itu malam dia tidur, dia bermimpi hadas besar, maka wajib mandi. Bila wajib mandi, mestilah kena tanggalkan kasut. Takkan nak turun berendam dalam air mandi dalam keadaan berkasut. Itu dia. Apabila dia wajib mandi, dia hendaklah menanggalkan kedua-dua kasutnya tadi dan membasuh kedua kakinya. Jadi basuh kaki di situ bukan basuh kaki wuduk, basuh kaki kerana nak meratakan air seluruh anggota tubuh badan. Kerana orang yang mandi mengangkat hadas besar wajib menyampaikan air kepada keseluruhan tubuh badan dia. Itu dia, ya. Jadi ini adalah kerana menyapu khuf adalah ganti kepada membasuh kaki ketika berwuduk sahaja. Sedangkan dia dalam keadaan berhadas besar yang wajib menyampaikan air kepada seluruh tubuh, maka pada waktu itu dia wajib menanggalkan khuf dia dan terhentilah keharusan bagi dia untuk berwuduk hanya menyapu khuf sebab dia nak kena mandi. Ya. Jadi kita berhenti setakat itu dulu sebelum kita sambung kepada peringkat keduanya dengan tajuk yang baru, insya-Allah.